Drama khas Ramadan IKIM, Ramadan pertama, episod 11. Apa yang terjadi pada manusia kini? Semakin hari semakin tertutup mata hati, seakan tiada lagi pengobat hati sedih. Manusia, kemana kau pergi? Terima kasih Ustaz Nicholas sebab sudi datang ke surau kami, beri ceramah tentang cabaran golongan mu'alaf bersama rakan-rakan Hidayah Center. Kami mewakili Qaryah dan AJK Surau sangat berbesar hati menerima kunjungan Ustaz. Terima kasih jemput saya ke Surau Al-Ikhlas ini. Sama-sama kita berkongsi ilmu. Moga segala yang disampaikan tadi dapat menjadi iktibar dan islah pada semua yang hadir. Harapan saya akan lebih ramai lagi yang memahami Islam melalui dakwah kita dengan cara pendekatan yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Dakwah ini skopnya luas. Sebelum kita berdakwah pada orang lain dan kepada bukan Islam, kita perlu berdakwah pada diri kita sendiri dan menyeru kepada kefahaman Islam yang sebenar. Masih ramai yang tak tahu fungsi Hidayah Center sebagai pusat bimbing dan bantuan untuk golongan mu'alaf. Itu menjadi tugas kita untuk menyebarkan penerangan dan maklumat melalui program-program dengan NGO lain. Semua itu memang ada dalam pelan dakwah kita dari Hidayah Center Foundation. Ramai juga yang tak tahu Hidayah Center Foundation mempunyai rumah transit untuk melindungi mu'alaf dan anak-anak mereka yang menghadapi masalah domestik. Kita menyediakan banyak bantuan dan kemudahan termasuk kaunseling dan kursus tertentu. Di Hidayah Center ini juga kita menumpukan kepada banyak inisiatif sebenarnya. Ada lebih 50 inisiatif untuk menyampaikan Islam yang sebenar kepada masyarakat majmuk. Dan kita untuk membantu saudara baru juga mempunyai sangat banyak inisiatif sebenarnya. Walaupun terganggu dengan COVID pada kali ini, tapi kita masih juga meneruskan usaha-usaha kita dengan usaha online, usaha berziarah mana yang sangat kritikal dan usaha kaunseling dan sebagainya itu berterusan. Alhamdulillah. Kami di sini sedang berusaha untuk gerakkan program membantu golongan mu'alaf dan remaja. Alhamdulillah, moga usaha ini berterusan. Kita di Hidayah Center Foundation sentiasa berusaha untuk menyampaikan Islam yang sebenar. Dan bagi mereka yang memeluk agama Islam, kita santuni, kita perkasakan, kita pastikan semua mereka itu ada penerusan setelah memeluk Islam. Polisi kita 100% yang masuk Islam melalui Hidayah Center ini kita santuni. Kita akan selalu buat follow up supaya mereka menjadi mukmin dan muslim sejati. InsyaAllah Ustaz. Pada mulanya, apa yang membuat Kak Lina mahu mendekatkan diri dengan agama Islam? Masa akan mendapat bimbingan daripada suami akak dapati Islam adalah agama yang sangat indah. Bukan agama yang marah-marah. Dulu, akak selalu pandang serong pada Islam. Akak pernah baca bahawa Islam adalah agama yang paling banyak disalahfaham. Sepatutnya, itu tidak berlaku kerana Islam adalah agama yang syumul, yang adil dan bersifat melindungi sesiapa saja, tidak kira bangsa dan agama. Itulah yang harus kita perbetulkan. Kita kadang-kadang terlalu gairah mahu menghukum orang, tanpa menyedari cara kita ada kalanya akan menjauhi orang-orang yang baru mahu mendekati Islam. Menjadi tanggungjawab kita untuk membetulkan tanggapan yang salah tentang Islam. Dulu, masa baru-baru mau masuk Islam, takut juga akak bila selalu dengar tentang neraka, tentang dosa, tentang azab siksa yang menakutkan. Tapi syukur Alhamdulillah, suami akak selalu menerangkan tentang sifat-sifat Allah yang Rahman dan Rahim. Ini ada buah-buah sikit. Awak selalu hantar kuih berbuka kat saya. Tapi saya tak pernah balas apa-apa pun.
Tak apa. Saya hantar kuih bukan mahukan balasan. Mana indahnya tradisi menghantar kuih bulan puasa. Kalau awak je yang hantar, tapi saya tak balas. Tradisi menghantar kuih ni di bulan puasa ni adalah hubungan dua hala. Kalau satu hala aja, tak ada maknanya. Apa kenangan yang abang ingat masa bulan puasa? Masa kecil, sayalah yang paling suka hantar kuih kat jiran-jiran. Selalunya, separuh kuih yang orang bagi, saya makan di tengah jalan. Balik rumah, saya pura-pura buat muka letih puasa. Kat rumah saya, siapa yang tak puasa, tak boleh makan dengan orang-orang yang buka puasa. Siapa yang puasa, boleh makan juadah yang sedap-sedap. Itu yang saya seronok nak puasa. Sebab nak makan sedap-sedap. Ni, kalau ada kelapangan, datanglah terawih dan berbuka dengan kami di surau. Semalam ada ceramah Haji Nicholas dari Hidayah Center Foundation. InsyaAllah, nanti saya datang terawih. Awak jadi imam ke? Bukan saya jadi imam. Kita dah ada imam kat surau. Oh, saya ingat awak jadi imam. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Tadi saya dengar Cik Ahmad mengaji lepas solat subuh tadi. Masya Allah, sedap betul bacaannya. Saya dulu pernah jadi qari perekat daerah. Saya mengaji pondok dan merupakan seorang hafiz. Tapi saya tersalah memilih arah kerana terpana dengan hidup yang mewah. Dunia ini telah menipu saya sebagaimana cahaya menipu bayang-bayang. Kita memang takkan dapat lari daripada melakukan kesalahan. Kita salah jalan, kembalilah ke pakai jalan. Itulah yang saya lakukan sekarang. Jadi, kat kilang awak tu, ada tak kerja kosong? Kerja sebagai operator kilang pun okey. Kerja sebagai pencuci lantai pun tak apa. Takkan selama-lamanya saya nak mengharap belas kasihan orang untuk menumpang di sini. Saya nak bekerja dan bina hidup saya semulalah. Buat masa ni belum ada kekosongan. Tapi tak apa, nanti saya tolong carikan kerja untuk Cik Ahmad. Terima kasih atas pertolongan itu, insyaAllah. Abang, esok Ju cuti. Ju nak minta izin abang, esok Ju nak pergi tolong Kak Lina masak, boleh tak? Ada NGO minta Kak Lina buat makanan untuk diberi kat frontliners. Abang izinkan. Terima kasih abang. Sambil-sambil tu bolehlah Ju belajar masak daripada Kak Lina. Kak Lina memang tak kedekut ilmu tau. Dia memang nak ajar Ju masak. Makcik Rozia pun nak datang tolong sama. Elok sangatlah tu. Ju dengan Makcik Rozia boleh sama-sama belajar masak. Abang kata nak pergi jumpa budak motor yang nyanyi selanggar abang tu. Dah pergi belum? Abang dah pergi kemarin. Tapi budak tu tak datang kerja. Toki dia kata dia memang suka ponten kerja. Nampaknya budak tu memang bermasalah lah. Abang akan cuba bercakap dengan dia nanti. Hati-hati juga bang. Bukan apa.
Remaja jenis bermasalah macam tu memang suka berdendam. Bukan laju nak berburuk sangka. Lebih baik kita berwaspada. Tak apa, abang akan cuba cakap elok-elok dengan dia. Abang nak cuba dengar apa masalah dia. Sifat keras hati dan marah hanya boleh dikalahkan dengan sikap bijak, lemah lembut dan sabar dan istiqomah. Assalamualaikum. Boleh saya cakap dengan awak sekejap? Nak tuntut ganti rugi ke sebab luka kat siku awak hari tu? Bukan saya yang langgar awak, awak yang jatuh sendiri. Itulah lain kali, kalau motor tengah laju, janganlah tiba-tiba nak tahan. Nasib baik tak tuhumban masuk dalam longkang. Saya datang ni bukan nak tuntut ganti rugi apa-apa. Luka saya tu sikit je. Lagipun memang salah saya. Bukannya saya nak salahkan awak. Habis apa tujuan abang datang sini? Saya tengah sibuk kerja ni. Saya tak ada masa nak cakap. Saya tahu awak tengah bekerja. Nanti bila awak ada kelapangan, datanglah jumpa saya. Bolehlah kita sembang-sembang, kenal-kenal. Awak boleh panggil saya abang kalau awak mahu. Kenapa tiba-tiba awak nak kenal saya? Selama ni tak ada orang teringin nak kenal orang jahat macam saya. Saya pun memang tak teringin nak kenal siapa pun. Tambah-tambah orang surau tu semua. Diorang tu belagak macam bagus. Cara diorang pandang saya, macamlah diorang tu suci. Confirm masuk syurga. Saya pula confirm masuk neraka. Allahu Akbar. Kenapa cakap macam tu? Syurga, dosa, pahala, semua tu hanya Allah saja yang berhak tentukan. Bukan manusia. Tapi orang-orang kat surau tu selalu belagak. Macam diorang tu tak ada dosa. Mungkin awak salah faham. Sudahlah, tak payah awak nak jadi kaunselor pula dekat sini. Saya sibuk. Okey, baik. Saya pergi. Ni ada sikit kurma. Hari ni Surau Al-Ikhlas ada bagi-bagikan kurma. Saya tak suka makan kurma. Saya tak suka benda manis. Tak apa. Kurma tu awak boleh bagi pada kawan-kawan awak, ya? Assalamualaikum. Tolong! Ada orang kena ragut tu. Anda terlepas siaran kegemaran Radio IKIM? Bagaimana untuk mendengarnya? Semuanya di audio podcast Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman sesawang podcast.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di telefon pintar anda. Terdapat pelbagai rancangan terpilih dan anda boleh mendengarnya pada bila-bila masa. Bersama saya lagi Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi. Jangan lupa podcast Radio IKIM.